kumpulan kami adalah masalah penting di kalangan murid semasa waktu PDPR. Okey, untuk mengatasi masalah ini, kami memilih seorang guru dari SJKT Mahajodi untuk menemu bual mengenai masalah penting ini. Okey, cikgu bernama Kogila, anak perempuan Sanmugam. Okey, cikgu matematik tahun 3. Okey, kami akan menembual beliau tentang masalah yang sering dihadapi sewaktu kelas PDPR. Okey, kami mempersilakan Puan Kogila Shanmugam untuk menemu bual seterusnya. Okey, dipersilakan. Okey, Cikgu Vidya. Selamat sejahtera Puan. Apa khabar Puan? Sehat? Khabar baik, salam sejahtera. Okey Puan, cikgu telah dipilih untuk ditemui bual kerana cikgu merupakan guru yang berpengalaman dan juga merupakan guru senior ya. So kami ingin tahu serba sikit tentang latar belakang cikgu. Boleh cikgu? Ya, boleh. Nama saya Puan Kohila Sanmugam. Saya berasal dari negeri Kedah dan saya mempunyai pengalaman mengajar di sekolah rendah selama 23 tahun. Dan saya juga mempunyai pengalaman mengajar matematik selama 10 tahun dan buat masa ini saya juga merupakan ketua panitia matematik di sekolah kami. Dan saya masih mengajar di sekolah SJKT Mahajodi. Saya rasa itu saja, serba sedikit tentang latar belakang saya. Okay, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya dipersilakan cikgu wanita. Hai cikgu, salam Hello. perkenalan. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Okey cikgu, soalan saya. Okey, seperti yang kita semua bersedia maklum, pandemik COVID-19 ni telah menyebabkan sekolah ditutup dan kita semua terpaksa menjalani PDPR bersama murid-murid. Jadi, pada ketika itu apakah perasaan cikgu dan apa persediaan awal cikgu semasa menghadapi situasi tersebut? Perasaan saya sebenarnya, saya terkejut sebab selama 22 tahun dalam bidang pendidikan ini adalah satu pengalaman yang sangat baru dan tak pernah kami menghadapi sebelum ini. Jadi saya sebenarnya sangat terkejut. Walaupun terkejut, tapi sebagai seorang guru, kita perlu buat persediaan awal untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang dihadapi sekarang. Jadi pelbagai persediaan awal saya buatlah untuk menjalankan PDPR dengan kaedah yang baru inilah. Contohnya, yang pertama capaian internet. So kami pastikan semua rumah anak-anak murid mempunyai capaian internet lah, walaupun bukan sangat laju, sekurang-kurangnya ada. Dan yang kedua, peranti elektronik. So masalah peranti elektronik, walaupun sekolah kami menghadapi masalah macam semua pelajar tidak memiliki semua peranti, tapi kita melalui pentadbiran kita memberitahu ibu bapa supaya mereka menyediakan peranti-peranti elektronik seperti laptop, phone dan sebagainya. Seterusnya, buku teks digital. Seperti yang kita sedia maklum, dalam portal Delima kita mempunyai buku teks digital. So budak-budak boleh muat turun buku teks. Jadi kita sebagai cikgu-cikgu, kita mengantar pelbagai video dan audio lah kepada murid-murid. Cara download, cara mereka boleh mengakses buku teks Delima lah. Dan kita juga mengantar pelbagai link sebab dalam Telegram dan WhatsApp terdapat pelbagai link yang mereka hantar untuk murid-murid mencapai buku teks. Jadi so itu kita hantar, kita beritahu kepada murid-murid. Seterusnya kita meminta agar ibu bapa menyediakan tempat pelajaran yang sesuai lah untuk murid-murid. Kalau murid-murid tidak mempunyai tempat pelajaran yang sesuai, memang mereka akan menghadapi masalah untuk mengikuti pelajaran sebab masalah bising.
Seperti yang kita sedia maklum waktu pandemik ni semua orang duduk di dalam rumah. Jadi kalau tiada tempat yang sesuai, murid-murid pasti akan menghadapi masalah mengikuti pelajaran. Ada pelbagai masalah-masalah lain, persediaan awal yang dibuat, tapi yang ni kita pastikanlah melalui pentadbiran sekolah. Okey. Ada Okey, soalan cikgu. seterusnya? Okey, cikgu. Terima kasih atas perkongsian pengalaman cikgu. Ya. Okey, seterusnya soalan akan ditanya oleh Cikgu Wasugi. Selamat sejahtera cikgu. Salam Apa khabar sejahtera. cikgu? Nama saya Wasugi. Ya. Okay, soalan saya Apa khabar seterusnya Cikgu adalah, Wasugi? saya baik cikgu. Cikgu apa khabar? Okey, cikgu, soalan seterusnya adalah soalan 3. Dalam menempuh situasi pandemik COVID-19 ini, adakah cikgu berdepan sebarang masalah dalam memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang cikgu rancangkan dapat dijalankan dengan baik? Masalah memang terdapat pelbagai masalah yang kami hadapi untuk memastikan kelancaran pembelajaran. Seperti yang sedia maklum, walaupun kita memberitahu ibu bapa menyediakan internet lah, peranti lah, buku teks digital lah, tempat yang, tapi kenyataannya ini adalah apa yang kita usahakan lah sebagai persediaan awal, itu apa yang sepatutnya seorang guru-guru pentadbiran dari sekolah sepatutnya buat. Tapi kenyataannya memang murid-murid menghadapi masalah, ibu bapa menghadapi masalah buat internet yang lancar, peranti elektronik yang sesuai dan sebagainya. Jadi bukan itu saja masalah. Terdapat masalah yang persekitaran keluarga dan juga masalah kesihatan murid, masalah keadaan mental murid. Sebab murid-murid sendiri menghadapi stres. Mereka pun menghadapi satu situasi yang baru dalam pengalaman pembelajaran mereka. Jadi mereka pun perlu menyesuaikan diri. Mereka sendiri pun terkejut dengan PDPR dan mereka juga fikir benda ni baru dan benda ni sangat moden, macam mana nak akses internet, macam mana nak akses Google Classroom dan sebagainya. Jadi itu semua adalah masalah dan memang yang ni semua menghadkan kelancaran PDPR kami menurut pengalaman saya. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi menjawab soalan saya. Dan soalan seterusnya akan ditanyakan oleh kawan saya, Yukuneswari. Okey. Selamat sejahtera teacher. Okey, soalan seterusnya. Okey. Bagaimana tahap penglihatan murid dalam PDPR yang dijalankan semasa pandemik COVID-19? Okey, bagaimana perasaan cikgu terhadap dengan penglibatan murid dalam kelas? Perasaan saya, mereka memang bukan semua pelajar mengikuti pelajaran. Jadi perasaan saya sedih lah, tentulah. Sebagai seorang guru, kalau anak murid tidak mengikuti pelajaran, kalau kamu tanya perasaan memang sedih dan bukan saja sedih, malah stres juga. Murid ni tidak mengikuti pelajaran. Pravin tidak mengikuti. Ini Kausalya hilang. Lagi seorang hilang dari kontak. Jadi ini semua memberi stres kepada saya lah. Kalau perasaan memang sedih. Okay, bagaimana dengan penglibatan murid dalam kelas? Adakah murid semua memberi sokongan kepada cikgu? Tidak. Memang tidak semua murid memberi sokongan kepada saya. Kalau anak murid 22 orang, cuma tak sampai separuh, 50%. Misalnya 11 pelajar. Macam tu. Jadi penglibatan murid memang ada masalah. Seperti yang saya terangkan tadi, penglibatan mereka terhad sebab ada pelbagai kekangan untuk mereka mengikuti pelajaran dalam online. Sebab ini adalah kaedah baru. Mereka perlukan banyak peranti internet, keadaan yang sesuai.
ada banyak faktor mempengaruhi PDPR ini. Jadi memang sokongan sangat lemah. Tapi lama kelamaan, pada awalnya sangat lemah. Tapi bukannya sokongan sangat lemah sampai last PDPR, sampai tahun ini. Dia ada peningkatan penglibatan murid. Sebab ibu bapa mereka pun ada mengusahakan dan cuba memperbaiki keadaan. Jadi terdapat perkembanganlah dalam penglibatan murid. So saya harap kalaulah lama kelamaan ada perubahan yang positif lah berbanding dengan permulaan. Okay, terima kasih Cikgu. Okey, saya teruskan dengan soalan seterusnya dengan Cikgu Vidya. Okey cikgu, saya sambung ya puan. Okey, soalan seterusnya adalah sebagai seorang guru mata pelajaran matematik, apakah punca mengapakah murid ini ponteng? Puan rasa kenapa dia orang ponteng? Mereka ponteng ada banyak sebab. Satu, mereka tidak berminat mengikuti pelajaran dalam online. Sebab mereka sudah biasa dengan saya memandang mata mereka, saya mengajar, saya menyutum mereka, saya menegur mereka, saya memuji mereka. So, itu sentuhan fizikal, pandangan mata, penglibatan perasaan. PDPR ini bukan sahaja mengajar nombor, itu adalah melibatkan perasaan. So, tak ada emotional connection melalui peranti ini. Jadi, itu satu. Satu lagi, ini adalah kaedah baru. Jadi kebanyakan ibu bapa tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka nak mendidik anak-anak pun tak boleh sebab mereka rasa mereka sendiri pun terkejut. Jadi ini adalah satu problem. Satu lagi, seperti saya beritahu tadi, selain daripada ini ada juga faktor-faktor lain yang kita bincang pada awal perbincangan kita. So itu semua memberi efek lah. Kenapa punca mereka tidak dapat mengikuti pelajaran. Okey, terima kasih puan atas perkongsian puan tadi. Okey, seterusnya dipersilakan Cikgu Wanita. Okey, Cikgu, soalan seterusnya adalah apakah akibat ataupun kesan terhadap pelajar yang sering ponteng? Ini memang seperti yang sedia kami maklum. Kita tahulah mestilah mereka akan tertinggal dalam pelajaran. Kalau tidak mengikuti pelajaran, mesti tertinggal dalam pelajaran ini first. Lepas itu, mereka akan mempunyai praktis sikap malas. Hari ini tak buat, esok tak buat, lusa tak buat. Jadi, mereka akan praktis. Sudah jadi praktis. Daripada amalan praktis menulislah, praktis mengamallah, praktis inilah, mereka beralih kepada praktis sikap malas. Itu jadi satu amalan yang sangat negatif. Seterusnya, pembaziran masa dan tenaga berlaku. Memang mereka tidur. Kita panggil anak-anak hilang. Kita cari mereka. Ibu bapa kata anak saya tidur cikgu. Tidur sampai pukul 1 cikgu. Jadi, mereka jadi malas dan mereka praktis sikap malas dan masa burn begitu sahaja dan seterusnya. Setahulah seperti yang sedia maklum, dia menjadi pelajar yang tidak produktif. Akhirnya apa akan jadi? Akhirnya mereka akan jadi seorang pelajar yang tidak produktif dan masa depan mereka sudah tentulah tidak terjamin. Sebab sekarang pun orang yang berpendidikan tinggi pun susah mencari kerja. Ada menghadapi pelbagai masalah untuk mencari rezeki. Inilah pelajar ini, praktislah sikap malas, praktislah tidur sampai pukul 2. Akhirnya mereka macam mana nak cari sumber rezeki? Masa depan mereka sangat tidak terjamin. Bukan itu saja. Mereka menggunakan peranti, phone. Akhirnya mereka terpengaruh, mempunyai ramai kawan melalui phone, mereka main video game. Ini akan mendatangkan banyak masalah yang tidak sehat. Misalnya,
mereka akan menggunakan phone dan mereka perlukan duit untuk top up. So mereka sanggup melakukan benda-benda yang tidak baik untuk top up phone lah, untuk membeli benda-benda yang tidak baik, dalam mereka mempunyai sikap malas. Jadi ini sangat masa depan sangat teruk. Mereka mungkin dalam 20 tahun yang akan datang, kalaulah keadaan ini berterusan, semua orang anak-anak muda kita jadi malas, tidak mau bekerja untuk mencari duit, tapi mereka ada keperluan yang tinggi seperti makanan luxury, pakaian luxury. So apa mereka akan lakukan untuk dapatkan duit? Mereka akan melakukan benda-benda yang tidak baik. Jadi ini satu yang sangat menakutkan apabila saya memikirkan anak-anak kita apa akan jadi. Dan sudah tentulah bukan saja ini mengakibatkan kemerosotan akibat akademik anak-anak kita, malah prestasi pendidikan satu negara kita akan jadi, sudah tentu akan jadi merosot pada pendapat saya lah. Sebab memang kalau anak-anak kita dalam satu rumah 2 orang, 3 orang, pelajaran mereka merosot. Dalam banyak family ada, so akhirnya satu negara akan menghadapi masalah kemerosotan pendidikan. Pada pendapat saya, pendidikan bukan sahaja mempelajari fakta, bukan saja mempelajari nombor. Pendidikan adalah sesuatu yang perlu perasaan kita, dia membentuk perasaan, dia membentuk nilai, sikap. So guru perlu berdepan dengan murid untuk membentukkan perkara-perkara ini. Jadi memang pada pendapat saya memang kesannya sangat negatif lah kalau kita menjalankan PDPR melalui peranti sahaja. Untuk anak-anak muda yang membesar, usia mereka kecil, seperti kita kata melentur buluh biar dari rebungnya. So buluh pun kalau kita PDPR saja, tak ada eye contact, tak ada perasaan terlibat, tak ada sentuhan fizikal terlibat, anak akan jadi macam peranti juga, satu benda elektronik. So mereka, jadi kita perlukan PDPR yang bersemuka lah. Terima kasih atas perkongsian Cikgu. Soalan seterusnya akan ditanyakan oleh kawan saya, Cikgu Wasugi. Sambung. Cikgu. Cikgu, pada pandangan Cikgu ataupun pengalaman Cikgu, apakah tindakan yang telah diambil oleh Cikgu dan pihak sekolah dalam mengatasi masalah ini? Okey. Kami pihak sekolah memang sebab penglibatan yang terdapat pelbagai masalah kan seperti yang kita bincang tadi. So kami dari sekolah memang mengambil pelbagai tindakanlah untuk mengatasi masalah ini. Contohnya kita menghubungi terus ibu bapa. Kalau pelajar ini tidak mengikuti PDPR, kita call ibu bapa. Kita berbincang dengan mereka. Kalau mereka menghadapi masalah, kita bagi tahu ada jalan. Benda ni boleh diselesaikan melalui kaedah ni. Kalau tak ada perhenti, kita beritahu. Ada channel, ada orang membantu, menolong, donate lah. Menjumbang untuk mereka lah, itu peranti-peranti kan. So kerajaan pun membantu, macam B40, kerajaan membantu menyediakan pelbagai sumber-sumber lah untuk membantu kanak-kanak ini kan. So dari sekolah kita memberitahu, dari masa ke semasa kita update kepada parents lah masalah ini. Kita tanya, apa masalah anda? Kenapa anak anda tidak mengikuti pelajaran? Jadi ibu bapa pun beritahu lah. Jadi kita memberi counselling lah melalui telefon lah dan sebagainya. Kita juga hantar email. Kalau ibu bapa tak pandai baca email, kita call, kita beri counselling, kita cuba berhubung murid berkenaan. Selain itu, kalaulah pelajar itu memang tak boleh mengikuti pelajaran dalam WhatsApp pun, kita menyediakan nota lah. Kita photostat, kita bagilah. Kita letak di pondok pengawal. So ibu bapa datang, mereka dapatkan nota-nota berkenaan dan mereka pun bawa lah. So kita memang menyemak. Lepas membuka sekolah, kita menyemak
Sebelum membuka sekolah pun macam setiap hujung minggu kita minta agar ibu bapa letak nota latihan-latihan berkenaan di pondok. So kita ambil, kita menyemak lah. Walaupun ada kekangan tapi kita sebagai guru Malaysia lah, kita pun try sedaya upaya. Macam itulah mereka, kita membantulah anak-anak yang menghadapi masalah. Terima kasih cikgu. Soalan seterusnya boleh kawan saya Yukanis. Okey, soalan seterusnya. Apakah respons yang cikgu terima daripada pihak ibu bapa mengenai masalah ponteng yang dihadapi oleh cikgu? Okey, kalau tanya respon ikut ibu bapa. Kalau ibu bapa berpendidikan tinggi, walaupun setengah family ibu bapa memang berpendidikan tinggi, tapi anak-anak ada masalah ponteng juga. Apabila kita berbincang masalah ini, mereka boleh faham dan mereka bekerjasama, mereka membantu kami. Dan kalau latar belakang ibu bapa berkenaan ada masalah, ibu bapa itu sendiri pun tak faham apa yang kita terang. Kita pun terang, ini macam ni, ini jadi akibat, akhirnya anak jadi macam ni. Mereka tak faham. Mereka pun memandang kita semacam. Jadi itu semua bergantung kepada keadaan tahap pemahaman ibu bapa lah. Bukan kata ibu bapa tidak bagi respon positif, ada. Itu bergantung kepada ibu bapa lah. Kalau family, keadaan keluarga bermasalah, memang kita tak boleh harap. Kita pun kena faham-faham lah. Kita kena cuba dapatkan, kita kena mempengaruhi budak-budak lah agar mereka mengikuti kita, agar mereka mendengar kita. So respon ibu bapa bukan ibu bapa memberi respon yang positif. Yang boleh memahami kehendak kita, yang boleh memahami perubahan alam pendidikan negara kita, mereka boleh mengikuti, mereka boleh memberi respon. Kalau ibu bapa, background ibu bapa tak boleh memahami, mereka pun dah datang daripada kawasan luar bandar, jadi memang menghadapi masalah untuk approach ibu bapa berkenaan lah. Okey, terima kasih cikgu atas sokongan cikgu dan kerjasama cikgu. Cikgu memberi keterangan yang sangat jelas dan teliti untuk soalan-soalan kami. Okey, sekali lagi bagi wakil kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan cikgu dan bantuan cikgu untuk menemu bual ini. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Itu adalah tanggungjawab saya sebagai warga pendidik negara Malaysia. So kita sama-sama membantu, kita sama-sama membesar. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya, dan hari ini kita akan menemu bual bersama dengan seorang murid. Nama dia adalah Udayan, anak lelaki PS Murli. Dia merupakan murid tahun 6. Mari kita mulakan temu bual kita mula dengan Puan Wasugi. Soalan pertama. Selamat sejahtera Udayan, apa khabar? Selamat sejahtera cikgu. Khabar baik cikgu. Okey, terima kasih. Okey, Udayan, ini adalah soalan pertama. Adakah anda memang susah atau malas untuk bangun pada awal pagi? Ya cikgu, saya susah nak bangun awal pagi cikgu. Ya, okey. Soalan seterusnya akan ditanyakan oleh kawan saya. Hai Udayan, apa khabar? Saya khabar baik cikgu. Okey Udayan, bagaimanakah anda bangun
tidur pada setiap pagi sebelum hadir ke kelas PDPR? Cikgu, saya anak sulung. Ibu bapa pergi ke kerja awal pagi 5:30 macam tu. Okey. Saya nak bangun awal pagi untuk kemas rumah macam tu, cikgu. Oh, okey Udayan. Udayan anak sulungnya. Ya, cikgu. Okey. Okey, soalan seterusnya akan ditanyakan oleh Cikgu Yugenis. Hai Udayan, apa khabar? Saya khabar baik, cikgu. Okey, soalan seterusnya. Okey, adakah anda bersarapan dahulu sebelum ke kelas PDPR? Tidak, cikgu. Saya hanya minum air saja. Oh, kenapa tak ambil sarapan? Pukul 10 hingga 10:30 macam tu. Masa rehat, cikgu. Okey. Okey, soalan seterusnya, Cikgu Vidya. Ayudian, soalan seterusnya. Okay, siapakah yang menyediakan sarapan pagi sebelum ada ke kelas PDPR? Yang tadi kamu katakan pukul 10 kamu akan sarapan, betul tak? Siapa yang sediakan sarapan tu? Mak saya sediakan kopi dan roti tawar, cikgu. Okey, baik. Okey. Soalan seterusnya. Ya, Udayan. Okey. Bagaimana keadaan semasa berada dalam kelas PDPR? Apakah perasaan kamu? Saya akan rasa mengantuk, cikgu. Bangun awal pagi je kan, cikgu. Oh, ya ke? Kenapa kamu tidur lambat ke, Udayan? Malam Ya, kamu cikgu. tidur Pukul lambat 11 macam tu, cikgu. 11-12 macam tu. Okey. Oh, kerana tu kamu rasa mengantuk ya. Okey, soalan seterusnya akan ditanyakan Cikgu Wanita. Okey Udayan, soalan seterusnya. Okey, mata pelajaran apa yang anda paling tidak suka sewaktu kelas PDPR? Matematik, cikgu. Oh, matematik yang paling sukar ke Udayan? Ya, cikgu. Okey, soalan seterusnya akan ditanyakan oleh Cikgu Yugenis. Okey, Udayan. Okey. Siapakah guru yang paling anda tidak suka dalam kelas PDPR? Guru yang tidak suka. Guru sejarah, cikgu. Oh, guru sejarah. Mengapa? Cikgu akan beri banyak kerja, cikgu. Nak bagi nota ke latihan ke apa-apa, cikgu. Oh, macam tu. Okey. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Udayan, tadi kamu katakan kamu kelas matematik yang kamu paling tidak suka kan? Betul tak? Okey, cikgu nak tanya. Bagaimana cara anda berhadapan dengan guru tersebut sewaktu tersebut? Waktu kelas PDPR matematik. Saya hanya senyap je, cikgu. Bila guru tanya apa-apa soalan, saya hanya senyap je. Tak akan jawab. Okey, bila cikgu tanya baru kamu akan jawab ya? Baru kamu akan buka mulut lah. Ya, cikgu. Okey, kalau cikgu tak tanya soalan, diam je lah. Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya kawan saya. Udayan, adakah anggaran jumlah rakan-rakan anda di kelas PDPR melebihi 50 orang? Tidak, cikgu. Saya ada kawan-kawan ramai 25 murid saja, cikgu. Oh, 25 murid saja Kawan-kawan, dalam cikgu. satu kelas ya? Oh, kawan-kawan. Okey. Ya, cikgu. Okey, berapa orang yang datang untuk PDPR, kelas PDPR? Tak dengar, cikgu. Line slow, cikgu. Okey, dalam kelas kamu ada 25 murid.
Kan? Betul kan? Okey. Berapa orang yang ada dalam kelas PDPR tu? Sekurang-kurangnya 15 orang, cikgu. Oh, 15 murid. Okey. Okey, soalan seterusnya akan ditanyakan oleh kawan saya wanita. Okey, Udayan. Tadi Udayan beritahu kan kalau cikgu tanya soalan, Udayan diam saja, senyap saja kan? Okey. Okey, adakah anda sering didenda semasa kelas PDPR? Ya, cikgu. Sebab saya tak pandai menjawab soalan yang cikgu beri. Takkan menyiapkan tugasan yang cikgu beri tu. Okey. Sebab anda tidak jawab, cikgu denda. Masa Ya, tu cikgu. Udayan rasa macam mana? Udayan Apa cikgu? rasa macam mana? Masa cikgu denda kan? Macam mana rasa? Malu cikgu. Oh, malu ya. Okey Udayan. Terima kasih ya. Okey, soalan seterusnya Cikgu Yugenis. Okey, Udayan. Okey, mengapa anda tidak suka mata pelajaran matematik? Apa sebabnya? Kurang menarik cikgu. Jalan kerja yang cikgu beri tu susah cikgu. Saya hanya tonton video yang cikgu beri je. Oh, sukar untuk difaham lah. Okey. Okey, Udayan. Terima kasih, Ya Udayan. cikgu. Okey Udayan, terima kasih ya atas menemu bual yang kamu bagi tadi. Terima kasih. Sebab sudi menerima temu bual kami dan juga meluangkan masa anda. Okey, terima kasih banyak-banyak supaya semoga kamu menjadi seorang pelajar yang cemerlang ya kelak nanti. Terima kasih. Terima kasih Udayan. Okey. Terima kasih Udayan. cikgu. Baik. Terima kasih Terima kasih cikgu. Lian.